Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membuat satu pembentang kertas kerja program iaitu kursus asas bantu mula dan pertolongan cemas asas yang akan diadakan di Dewan Utama SK Al-Ukhladi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Muhammad Afiq Azrai bin Amri dari kelas Pragati 1 semester 2 PISMP. Terdapat 4 tujuan kertas kerja ini dilakukan. Okey, yang pertama adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa melaksanakan program. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca menggunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan aktiviti. Yang ketiga adalah mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menggunakan infrastruktur dan infrastruktur sepanjang pelaksanaan aktiviti. Dan yang akhir sekali adalah untuk mendapatkan kelulusan dan punca kuasa menggunakan peruntukan kewangan bagi menampung kos aktiviti. Pada slide yang seterusnya, saya akan beritahu tentang maksud pertolongan cemas. Okey, pertolongan cemas ini ialah bantuan awal yang diberikan kepada orang yang tercedera sebelum kita mendapatkan rawatan yang daripada orang yang bertauliah. Okey, seterusnya adalah rasional. Program ini diadakan di sekolah rendah untuk sebagai pendedahan awal kepada mereka untuk bertindak dengan segera sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun kemalangan. Okey, ini adalah matlamat. Matlamat adalah untuk melahirkan pelajar yang dapat berdikari dan mampu menyelesaikan masalah serta memupuk semangat kerjasama dalam diri pelajar sekaligus dapat membantu pelajar dalam menghadapi suatu situasi dalam kehidupan sebenar. Objektif program ini diadakan. Yang pertama, memberi pendedahan secara teori tentang asas bantu mula pertolongan cemas. Yang kedua, memberi pendedahan secara praktikal kepada para peserta mengenai cara pengendalian tindakan kecemasan. Yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan pelajar. Dan yang keempat, memberi bantu mula bagi mengurangkan risiko ketika menghadapi kecemasan di sekolah. Yang kelima, memberi peserta pengalaman secara hands-on dalam melakukan CPR kepada bayi, CPR kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Okey, yang keenam, memberi kefahaman tentang teknik ataupun cara yang betul untuk mengendalikan proses bantu mula pertolongan cemas ini. Masuk kepada butiran program. Dalam butiran program ini saya akan beritahu 3 perkara. Yang pertama ialah tentang masa. Program ini bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Yang kedua ialah tarikh. Tarikh pada 26 Mac 2020. Dan yang ketiga ialah lokasi. Program ini diadakan di Dewan Utama SK Al-Ukhladi. Sebab pengetahuan semua, program ini hanya dijalankan pada hanya sehari sahaja. Okey, seterusnya ialah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang utama adalah pada murid tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Tapi kita galakkan kepada semua warga SK Al-Ukhladi termasuk guru-guru, staf dan juga kaki tangan sekolah. Yang ketangan. Andai perkara ini ialah perkara yang kita tidak ingini berlaku dalam satu program dan sekiranya ia berlaku, semestinya ia akan mengganggu kelancaran program tersebut. Okay, di sini saya senaraikan 3 andaian ketangan dalam kursus asas bantu mula. Okey, yang pertama ialah kesutukan masa dalam membuat praktikal. Yang kedua, bahan tidak mencukupi seperti kain anduh ataupun medkit pertolongan cemas. Okey, yang akhir sekali ialah masalah audio. Kadang belanjawan bagi kursus asas bantu mula. Okey, seperti yang kita tengok, saya sudah senaraikan 4 perkara. Yang pertama ialah sarapan pagi, yang kedua sijil peritaan, yang ketiga bahan kursus dan yang keempat adalah jaman makan tengah hari. Okey, bagi sarapan pagi ialah peruntukan sebanyak RM2 bagi setiap seorang pelajar. Jadi RM2 ini diharapkan dengan bilangan peserta selama 150 orang. Dan jumlah kesemua sarapan pagi ialah sebanyak RM300. Yang kedua ialah sijil penyertaan yang berharga RM1
dan diharapkan dengan 150 orang dan jumlah bagi segi penyertaan adalah RM150 Malaysia. Dan yang ketiga adalah bahan kursus sebanyak RM2.5 dan diharapkan dengan 150 orang pelajar. Jadi total kesemua bagi bahan kursus adalah RM375 Malaysia. Ketiga-tiga perkara ini adalah di bawah sumber bantuan kurikulum sekolah ataupun BKK. Okey, yang keempat adalah jamuan makan tengah hari. Jamuan makan tengah hari ni memperuntukkan sebanyak RM4 bagi setiap seorang pelajar. Jadi RM4 diharapkan dengan 150 orang, maka keluarlah RM600 bagi jamuan makan tengah hari. Sumber kewangan bagi yang makan tengah hari kita ambil bawah sumber PIBG sekolah. Jadi kesemua anggaran belanjawan untuk program kursus asas bantu mula ni adalah sebanyak RM1,425. Okey, jadi ini adalah kesemua anggaran belanjawan bagi program kursus asas bantu mula pada tahun 2020. Senarai ahli Jabatan Kuasa Induk. Okey, seperti yang tengok ni, pengerusinya ialah Encik Mat Latif bin Ali selaku Guru Besar SK Al-Qadi. Timbalan pengerusi ialah Encik Amri bin Omar selaku Guru Penolongan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Al-Qadi. Dan penjelaras ialah Encik Muhammad Afiq Azra bin Amri, Setiausaha Puan Zaiti Akhtar bin Muhammad Said alias Muhammad Zaid. Dan akhir sekali adalah bendahari iaitu Puan Wan Hasnah binti Wan Yaakob. Okey, seterusnya kita masuk pada senarai ahli jabatan kuasa pelaksana pula. Yang pertama kita boleh tengok adalah AJK Unit Publicity, iaitu Zawatil Faizi binti Abdul Yazid dan Nur Hayati binti Muhammad. Tugas AJK Unit Publicity adalah untuk menghebahkan kepada semua pelajar serta membuat flyers atau banner tentang program tersebut. Yang seterusnya ialah AJK Persiapan Tempat, iaitu Mazwan bin Muhammad dan juga Muhadir bin Muhammad. Tugas AJK Persiapan Tempat ini adalah menyediakan segala jenis peralatan yang diperlukan semasa program tersebut serta menyediakan backdrop seperti slide. Yang seterusnya ialah AJK Protokol, iaitu Ahmad Husni bin Mat dan juga Syuhada binti Abu. AJK Protokol ni dia tugas dia adalah memastikan disiplin pelajar untuk supaya program kursus ni berjalan dengan lancar. AJK pendaftaran pula iaitu Falizawati binti Abdul Malik dan Syahrina binti Zulkifli. AJK pendaftaran ni tugas dia untuk mendaftarkan nama peserta. Yang seterusnya ialah AJK penyambut tamu, iaitu Mazwan bin Muhammad dan Juaini binti Ismail. Tugas AJK penyambut tamu ni ialah mengiringi tamu kehormat. Seterusnya ialah AJK Cenderahati. Nama yang dua AJK Cenderahati ialah Jem Datuk Zawiyah binti Nur dan juga Yuslida binti Yahya. Tugas AJK Cenderahati ialah menyediakan cenderahati yang untuk diberikan kepada penceramah. Seterusnya ialah AJK Jamuan, Latifah binti Rahmat dan juga Siti Aminah binti Mustafa. Tugas bagi AJK Jamuan ni menjadikan jamuan selepas berakhirnya program kursus asas bantu mula. Okey, akhir sekali seterusnya ialah AJK Dokumentasi dan Fotografi, iaitu Jamali bin Hamid dan Khairul bin Samsudin. Tugas AJK Dokumentasi dan Fotografi ialah merakam keseluruhan perjalanan majlis serta menyediakan satu laporan selepas berakhirnya program kursus asas bantu mula. Seterusnya AJK Penyampaian CJ, iaitu Nur Najihah binti Ibrahim dan juga Zaharinah binti Muhammad. Tugas mereka adalah menyediakan CJ pencintaan kepada peserta. Dan akhir sekali ialah AJK Pengacara Majlis, iaitu Muhammad bin Fahmi Auni binti Rahmat. Tugas AJK Pengacara Majlis sememangnya menjadi sebagai pengacara dalam majlis ataupun program kursus asas bantu mula. Pelaksanaan projek. Cetakan pelaksanaan projek ini merupakan salah satu teknik penjadualan yang sering digunakan semasa merancang sesuatu program. Dalam cetakan ini kita boleh tengok segala jenis aktiviti yang telah dirancang dan tempoh masa perjalanan program. Kepentingan cetakan pelaksanaan projek ini
Yang pertama, pengurus dapat mengenal pasti segala jenis aktiviti yang telah dirancang, dan yang kedua, pengurus dapat mengenal pasti anggaran masa untuk segala jenis aktiviti, dan yang ketiga ialah pengurus dapat mengenal pasti tempoh masa keseluruhan bagi program yang dirancang. Okey, kat sini ada catakan bagi program kursus asas bantu mula. Okey, yang pertama ialah mesyuarat core curriculum yang kali pertama diadakan pada tarikh 12 hari bulan 1. Yang kedua ialah mesyuarat unit beruniform diadakan pada tarikh 19 hari bulan 1, dan yang ketiga adalah perjumpaan bulanan ahli unit beruniform diadakan sebanyak 3 kali, iaitu yang pertama 30 hari bulan 1, yang kedua 9 hari bulan 2, dan yang ketiga adalah 23 hari bulan 2. Seterusnya ialah mesyuarat AJK program. Mesyuarat AJK program ni diadakan pada tarikh 5 hari bulan 3. Mesyuarat guru pula diadakan pada tarikh 12 hari bulan 3. Mesyuarat guru ni diadakan untuk mewawarkan kepada semua guru di SK Alor Keladi. Dan yang keenam ialah khusus masa program itu diadakan, iaitu 26 hari bulan 3. Dan selepas berakhirnya program kursus asas bantu mula, kita akan adakan satu postmortem yang diadakan pada tarikh 30 hari bulan 3. Dalam postmortem ni kita akan tengok kelebihan dan juga kelemahan dalam program ni, yang mana segala kelemahan itu kita akan membuat penambahbaikan dalam program yang kita adakan nanti. Kita masuk kepada tentatif program. Okey, tengok pada pukul 8 hingga 8.15 minit pagi tempoh masa bagi pendaftaran pelajar. Seterusnya pada pukul 8.15 pagi hingga 8.30 ketibaan tetamu kehormat ataupun VIP. Pada pukul 8.30 pagi hingga 8.45 pagi ucapan perasmian tamu kepala kita, iaitu Encik Wan Senari Wan Ahmad, penolong pegawai PD selaku tetamu jemputan kita. Pada pukul 8.45 pagi maka bermulalah slot 1. Dalam slot 1 kita adakan aktiviti asas bantu mula. Kita akan adakan aktiviti anduh dan balutan secara teori dan juga praktikal, dan last sekali ialah rawatan asas. Slot 1 bermula pada pukul 8.45 pagi hingga 10 dan tamat pada 10 pagi. Selepas tamatnya slot 1 maka kita akan bagi rehat kepada pelajar. Waktu yang diperuntukkan untuk rehat adalah sebanyak 30 minit, iaitu antara pukul 10 pagi hingga 10.30 minit pagi. Selepas rehat, kita akan sambung pada slot kedua, iaitu pada pukul 10.30 pagi hingga pukul 12. Dalam slot kedua ni kita akan belajar tentang CPR dan juga bantuan pernafasan. Selepas berakhirnya slot kedua, maka ucapan penutup daripada Guru Besar SK Alor Keladi. Lepas itu penyampaian CJ diberikan kepada peserta. Selepas tamatnya sesi penyampaian CJ, maka kita akan adakan sesi bergambar. Dan program ini dianggarkan selesai dan tamat pada pukul 12.30 minit tengah hari. Pada takwim core curriculum sekolah. Dalam takwim core curriculum sekolah ni kita akan dapat tahu segala jenis aktiviti core curriculum dalam tahun 2020. Ini ialah takwim curriculum bagi Sekolah Kebangsaan Alor Keladi. Ini ialah segala jenis aktiviti kurikulum bermula pada bulan Januari hingga bulan Disember. Okey, kita tengok pada bulan 3 pada tarikh 26 kursus asas bantu mula program ini diadakan, dan juga postmortem pada 30 hari bulan 3. Ini adalah takwim kurikulum bagi Sekolah Kebangsaan Alor Keladi pada tahun 2020. Dah sampai pada penutup pembentangan. Dalam penutup ni saya letakkan 3 harapan saya. Yang pertama ialah saya berharap agar kertas kerja ini mendapat kelulusan daripada pihak pentadbir, iaitu Guru Besar. Dan yang kedua ialah saya berharap agar program khusus asas bantu mula ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Dan yang ketiga, saya berharap agar program khusus asas bantu mula ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua warga SK Alor Keladi. Okey, seterusnya ialah lampiran. Dalam lampiran ni saya lampirkan 3 surat dan 1 buku program. Okey, surat yang pertama ialah surat
panggilan mesyuarat. Surat ini dibuat kepada semua guru dalam Persatuan Bulan Sabit Merah SK Adik-Beradik. Dan surat yang kedua ialah surat kebenaran ibu bapa. Surat ini bertujuan untuk memberitahu kepada ibu bapa di mana anaknya itu akan menyertai program yang akan diadakan di sekolah SK Adik-Beradik. Dan yang ketiga ialah surat jemputan VIP. Surat ini kita akan berikan kepada tamu hormat kita untuk menjemput beliau sebagai perasmi program kita. Dan yang akhir sekali adalah buku program. Nanti saya akan tunjuk contoh surat panggilan mesyuarat. Ini adalah surat panggilan mesyuarat yang kita akan berikan kepada semua guru persatuan Bulan Sabit Merah untuk membincangkan tentang perancangan kursus asas bantu mula dan juga pertolongan cemas. Yang kedua ialah kita akan pergi kepada surat kebenaran ibu bapa. Ini adalah surat kebenaran ibu bapa. Kita ingin mendapatkan kebenaran ibu bapa sebelum anaknya menyertai program yang kita adakan ini. Selanjutnya ialah surat jemputan VIP. Ini adalah surat jemputan VIP. Kita akan hantarkan surat ini kepada Encik Wan Senari Wan Ahmad. Dan akhir sekali ialah buku program. Ini adalah buku program khusus asas bantu mula. Cara yang saya lampirkan adalah lampiran kertas kerja program ini. Seterusnya kita pergi kepada rujukan. Inilah senarai rujukan semasa saya membuat kertas kerja program khusus asas bantu mula ini. Okey, akhir kata saya memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan atau keterlanjuran di sepanjang saya membentangkan kertas kerja ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.